Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Raja Lumu, Kuala Selangor. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Khutbah Jumaat bertajuk Raja Berdaulat Menjunjung Kasih Titah di Taat disampaikan Imam Besar Masjid Negeri Muhammad Farhan Wijaya. Manakala solat Jumaat diimamkan Imam Masjid Negeri Abdul Karim Omar. Selepas solat Jumaat, Seri Paduka berkenan meluangkan masa bermesra bersama jemaah yang hadir. Menangani kemiskinan bandar antara fokus utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa selain meningkatkan ekonomi warga wilayah persekutuan terutama peniaga kecil. Turut diberi perhatian isu legasi melibatkan masalah perkampungan kampung baru. Di bawah, kita tahu jabatan sebelum ini di bawah Perdana Menteri, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ya, kemiskinan bandar, miskin tegak, yang walaupun jumlah yang saya lihat tidak berapa ramai di wilayah, tetapi bagi saya itu adalah satu perkara yang penting sebelum kita bergerak lebih maju, ya. Kemudiannya tentulah dari sudut ekonomi, dan ekonomi ini khususnya saya yakin juga daripada Perdana Menteri tempoh hari dalam lawatan beliau ke Labuan, ya, ada mengatakan bahawa wilayah Persekutuan Labuan untuk dibangunkan dari sudut ekonomi dan hub pelancongan. Jadi itu juga saya rasa perlu diberikan keutamaan. Beliau bercakap kepada media sebelum mengadakan taklimat bersama pegawai Jabatan Wilayah Persekutuan dan agensi di kementeriannya di Putrajaya. Seorang penganggur diheret ke mahkamah atas tuduhan membunuh ibu dan bapanya. Effendi Muhammad Agus alias Muhammad Ali, 42 tahun, mengangguk faham selepas dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kedua-dua pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh bapa dan ibunya di kampung Sungai Pencala 9 Disember lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Terdahulu, media melaporkan mayat kedua-dua mangsa ditemukan terbaring berlumuran darah di lantai rumah. Dipercayai akibat ditikam berkali-kali. Perbicaraan kes rasuah 1MDB disingkatkan selepas Mahkamah Tinggi diberitahu seorang saksi utama positif COVID-19. Manakala seorang lagi merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Saksi berkenaan Pegawai Penyiasat SPRM Nur Aida Arifin dan Penganalisis Bank Negara Adam Arif Muhammad Roslan. Hakim Datuk Colin Lawrence Kuera kemudian menangguhkan prosiding sehingga Isnin. Terdahulu, Mahkamah mendengar keterangan saksi pendakwaan ke-48 penolong pengarah siasatan jenayah pengubahan wang ACP Fu Wei Min mengenai siasatan yang telah dilakukan terhadap akaun Datuk Seri Najib Razak berkaitan pengubahan wang haram. 689 saman kesalahan lalu lintas membabitkan pelajar dua sekolah di Petaling Jaya direkodkan sejak Januari lepas. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkata, antara kesalahan dikenal pasti, tiada lesen memandu yang sah, ubah suai motosikal, lesen kenderaan tamat tempoh dan tidak memakai topi keledar. Ia membabitkan pelajar berusia 13 hingga 17 tahun. Justru bagi menangani situasi itu, pelbagai program kesedaran dalam kalangan pelajar dianjur PDRM menerusi op didik mengenai kesalahan lalu lintas serta kesalahan jenayah. Beliau bercakap kepada media pada program prihatin lesen memandu pelajar Sekolah Parlimen Petaling Jaya SMK Taman Medan. Perkembangan aksi Liga Super, saingan terakhir Liga pada Ahad ini menjadi tumpuan utama Selangor FC dalam usaha memburu kemenangan untuk penyokong Red Giants. Pada aksi tersebut, Selangor dijadual menentang PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Menurut Ketua Jurulatih Selangor FC, Tan Cheng Ho, bagi mencapai misi tersebut, semua pemain perlu mengekalkan momentum terbaik. Sepanjang musim ni fokus pasukan dah cukup terbaik dan kita pun tahu perlawanan akhir ni kita pun tidak
ramai penyokong mungkin datang memberi sokongan dan kita pun tak nak menghampakan penyokong yang datang ke stadium MBBJ. Itu sebab kita kena memberi 100% tumpuan dan juga persiapan pasukan. Ketika ini Selangor FC berada di kedudukan kedua liga, ketinggalan 15 mata daripada pendahulu JDT selepas 25 perlawanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat bakal diperluas ke peringkat akar umbi bermula tahun depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, ia sebagai usaha mewujudkan persekitaran sukan yang selamat dan harmoni. Jelas Hannah, kod sukan selamat adalah garis panduan yang perlu dipatuhi semua pihak terlibat dalam acara, pertandingan dan kejohanan sukan termasuk ibu bapa. Saya tak nak tengok video-video di mana kalau anak beliau kalah, ibu bapa pergi marah referee, marah tim lawan. Yang itu adalah persekitaran sukan yang tidak selamat dan tidak sihat. Jadi tahun depan kita akan tekankan pelaksanaan kod sukan selamat supaya semua yang terlibat tahu mengenai tanggungjawab masing-masing, termasuk anak-anak kecil. Beliau turut memaklumkan Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan akan mempromosikan kod sukan selamat di semua sekolah agar ia lebih difahami semua pihak terlibat.